I'lam amara bil ilmi lil hasi ala ma'rifati ma ya'ti. I'lam ketahuilah olehmu. Amara memerintahkan ataupun membuat fi'il amar oleh musannif dengan maddah ilmu. Artinya ain lam mim. Karena jika diamarkan boleh dengan lafaz yang lain. Boleh saja musannif katakan isma ataupun intabih. Tapi beliau lebih memilih dengan kata-kata i'lam dengan maddah huruf ain lam mim, ilmu artinya. Alasannya karena kenapa? Arti amara memerintahkan dia musannif dengan kata-kata ilmu. Lil hasi karena untuk menggerakkan atas mema'rifahi, mengenal, mengetahui barang-barang yang akan datang ianya. Karena definisi ataupun ta'rif daripada ilmu kan ma'rifatul ma'lum. Jadi dengan kata-kata ilmu, musannif mengisyarahkan bahawa sesungguhnya yang akan beliau sampaikan ke depan sesuatu yang penting. Maka hendaknya kita ketahui bukan cuma sekadar ketahui biasa, tapi ketahuilah dengan tingkatan ma'rifah. Arti ketahui yang benar-benar sempurna. Jadi bisa saja dibuat oleh musannif dengan kata-kata isma, dengarkan olehmu, intabih, ketahui olehmu, ataupun ta'ammul, pikirkan olehmu. Tapi beliau lebih memilih kata-kata i'lam karena dalam definisi ilmu seperti tadi, itulah definisinya ma'rifatul ma'lum. Jadi hendaknya kita mempelajari yang akan kita bahas ke depan, yang akan musannif sampaikan ke depan dengan benar-benar faham, dengan tingkatan ma'rifah. Itu tujuan kenapa beliau dengan sampaikan i'lam. Demikian juga pada hal-hal yang lain, jika kita dapatkan di kitab kata-kata i'lam, itu intinya bahawa yang akan disampaikan ke depan hal-hal yang sangat penting. Ini seyogyanya kita memahami dengan sebenar-benarnya. I'lam ketahuilah ilmu annal majaza huwa lafdun mushtarakun bainal majazil aqliyyi wal lughawi mufradan kana au murakkaban. Akan sesungguhnya majaz, sebelum dikupaskan pembahagian majaz, disyarahkan dulu huwa. Bermula dia majaz, dasar kata-kata majaz itu sebuah lafaz yang bersyarikat maknanya antara majaz akli dan majaz lughawi. Jadi jika dikatakan dengan majaz, itu terbenar majaz lughawi, terbenar majaz yang akli. Mufradan kana au murakkaban, itu mufrad, ada ianya majaz lughawi ataupun yang murakkab. Di majaz lughawi terbagi, ada yang mufrad, ada yang murakkab. Arti intinya kata-kata majaz ini terbenar kepada seluruh pembahasan majaz. Sebelum kita bahas kepada pembahagian-pembahagiannya, diri kata majaz umum kepada seluruh majaz, apapun itu majaz. Jadi majaz ialah lafaz istirak lafzi, kata-kata istirak lafzi. Wahwa fil asli maf'alun, dan bermula dianya kata-kata majaz pada asal-asal itu je sewazan dengan maf'alun. Maf'alun, maka fa'asluhu majwazun, maka bermula asal daripada kata-kata majazun itu majwazun, sewazan dengan maf'alun. Arti majwazun maf'alun. Nuqilat harakatul aini ilal fa'i qablaha, dipindahkan akan harakat ain fi'il. Arti maf'alun majwazun, berarti ain fi'ilnya ialah waw. Arti harakat waw dipindahkan ilal fa'i qablaha, kepada fa fi'il sebelumnya ain fi'il.
Arti harkat waw dipindahkan kepada huruf jim. Huruf jim kan sukun majwazun, dinakalkan harkat waw jadi majauzun. Majwazun jadinya majauzun. Summa qubilat alifan. Kemudian ditukarkan akannya ain fi'il, akannya fa fi'il akan ke alif. Kemudian ditukarkan akannya ain fi'il akan ke alif. Jadi harkat waw tadi dipindahkan kepada jim, kemudian waw diubah menjadi alif karena munasabah dengan harkat sebelum alif, itulah jim, harkatnya fathah, jadilah majazun. Jadi asalnya majwazun, kemudian nakal harkat waw majauzun, kemudian diubahkan waw jadi alif, majazun. Sama seperti kalimat maqalun. Maqalun asal katanya ialah maqwalun. Maqwalun dipindahkan harkat waw kepada qaf, maqawlun, diubahkan waw jadi alif, maqalun. Diambilkan kata-kata majazun daripada min jazal makanu yajuzuhu. Diambilkan daripada kata-kata jazal makanu, telah melewati seseorang akan satu tempat. Di madinya jaza, mudhari'nya yajuzuhu, melewati seseorang akan tempat. Idza ta'addahu, apabila melampaui seseorang akan tempat tersebut. Berarti diambilkan kata-kata majazun daripada sulasi mujarad. Berarti fahwa masdaru mimi, maka bermula dianya majazun itu kalimatnya ialah masdar mimi. Kalimat masdar yang dimulai dengan huruf mim. Jadi bukan isim makan, bukan isim zaman, berarti masdar mimi. Ma'nahu ta'diyatu, yang bermula maknanya majaz tersebut itulah ta'diyah, melampaui. Ta'diyah bimakna intiqali, dengan makna berpindah. Itu makna dasarnya. Wahwa bihadzal makna ya'ummul aqliya wa ghairahu fayakunu baqiyan ala masdariyatihi. Dan bermula dianya kalimat majaz dengan ini makna, dengan makna masdar tadi, dengan makna intiqal, berpindah, itu umumlah dianya majaz akan majaz akli dan akan yang bukan majaz akli. Jadi jika majaz tersebut kita ambilkan dia bermakna masdar, bermakna intiqal, berpindah, maka makna majaz terbenar kepada majaz akli dan terbenar majaz yang bukan akli, itulah majaz lughawi. Karena majaz akli berpindah daripada isnad hakiki kepada isnad yang majazi. Majaz lughawi berpindah daripada makna hakiki kepada makna yang majazi. Jadi kedua-duanya sama-sama ada makna perpindahan. Maka adalah dianya majaz ketika bermakna intiqal itu yang kekal di atas makna masdariyahnya. Jadi ketika tadi bermakna intiqal itu berarti memang makna masdar. Jadi makna intiqal, makna masdarnya, jadi yang umum untuk seluruh makna majaz. Wa yutlaqu 'alal kalimatil jaizati awil mujawwazi biha. Dan digunakan juga kata-kata majaz atas maknanya ialah kalimat jaizah, kalimat yang melampaui. Satu kalimat yang melampaui kepada makna yang lain. Jadi yang makna dasarnya secara lughawi melampaui kepada makna yang bukan dasarnya, itulah makna majazi. Ataupun diitlaqkan kata-kata majaz juga, boleh juga di atas makna kalimat yang mujawwaz biha. Itu isim maf'ul. Itu jika diartikan majaz ialah kalimat jaizah, arti daripada majaz kalimat jaizah ataupun kalimat mujawwaz biha, berarti terkhusus kepada majaz
lughawi saja. Karena pada majaz akli bukan bicara kepada kalimat, tapi bicara kepada isnadnya. Jadi andai kata kita maknai majaz tersebut ialah masdar, jadi majaz ialah kalimat masdar, maka ia ialah umum untuk makna majaz akli ataupun majaz lughawi. Di kata-kata majaz terbenar kepada akli, terbenar kepada lughawi. Tapi jika kita maknai majaz itu ialah kalimat isim fa'il ataupun isim maf'ul, maka terkhusus kata-kata majaz hanya kepada majaz yang lughawi saja. Fayakunul muradu minhu ismal fa'ili atau ismal maf'uli. Maka adalah maksud daripada kata-kata majaz itu isim fa'il ataupun isim maf'ul, maka hanya terbenar kepada majaz yang lughawi saja. Tidak terbenar kata-kata majaz kepada majaz yang akli jika maknanya ialah kalimat jaizah ataupun kalimat mujawaz biha. Wa hadzal itlaqu huwa syai'u al-mutabadiru 'indal itlaqi. Dan bermula ini pemakaian kata-kata majaz kepada makna kalimat jaizah ataupun kalimat mujawaz biha, itu dianya ini itlaq, itu yang umum lagi yang dipahami di ketika itlaq. Dalam artian yang umum pemakaian, yang umum dipahami oleh orang di ketika dikatakan majaz, itu maksudnya ialah isim fa'il ataupun isim maf'ul. Yang umum pemakaian. Jadi lebih condong orang memahami kata-kata majaz ialah kepada majaz lughawi. Wa imma ayyakuna fil isnadi. Jadi kembali kepada mata-matan, sesungguhnya majaz itu imma ayyakuna, manakala itu bahwa adalah dianya majaz fil isnadi, itu sabit pada isnad. Jadi terjadinya sebuah majaz ialah pada pengisnadan. Itu jadi masuk dalam golongan majaz akli. Apa itu isnad? Wa huwa dhammu kalimatin walau hukman ila ukhra ala wajhin yufidu. Dan bermula dia isnad itulah menggabungkan satu kalimat kepada kalimat yang lain, tentu maksudnya. Dia menggabungkan sebuah kalimat, hakikat sebuah kalimat Zaidun ataupun Ja'a, walau hukman, walaupun adalah dianya sebuah kalimat itu sabit pada hukum. Artian sebuah jumlah, tapi jumlah tersebut pada hukumnya ialah sebuah kalimat. Ila ukhra, kemana digabungkan sebuah kalimat tadi kepada kalimat yang lain di atas wajah yang memberi faedah ianya wajah. Di penggabungan sebuah kalimat ataupun kalimat tersebut ialah pada hukumnya satu kalimat digabungkan kepada kalimat yang lain yang penggabungan tersebut memberi sebuah faedah. Dalam artian ketika terjadi sebuah isnad tersebut, si mutakallim menyampaikan isnad kepada mukhatab mendengarkannya langsung memahami tanpa timbulnya pertanyaan. Itu maksudnya memberi faedah. Apa itu kalimat yang pada hukum? Wa qauluna walau hukman li idkhali ma yu'awwalu bil kalimati walau jumlatan nahwu Zaidun qama abuhu. Dan bermula kata-kata kami tadi di atas pada definisi isnad. Apa kami katakan walau hukman tadi? Dia mencampurkan, menggabungkan sebuah kalimat walaupun kalimat itu pada hukum. Itu kata-kata tersebut tujuannya ialah itulah wa qauluna, dan bermula ucapan kami walau hukman itu ialah untuk memasukkan akan barang-barang yang ditakwilkan akan ia barang dengan satu kalimat walaupun adalah dianya barang itu ialah sebuah jumlah. Itu maksudnya kalimat pada hukum. Arti jumlah pada hakikatnya, pada hukumnya ialah satu kalimat dianggap. Walaupun dia jumlah tapi dianggap satu kalimat. Contoh bermula demikian itu seumpama contohnya Zaidun qama abuhu. Zaidun itulah sebagai mubtada.
Sedangkan qama abuhu, jumlah qama abuhu, qama sebagai fa'il, abu sebagai fa'ilnya, hu sebagai mudhaf ilaih. Jumlah daripada qama abuhu, jumlah fi'il dan fa'il tersebut pada mahal rafa menjadi khabar daripada Zaidun. Di jumlah qama abuhu diisnadkan kepada Zaidun. Jadi Zaidun sebagai mubtada, qama abuhu, jumlah qama abuhu pada hukumnya ialah satu kalimat karena dia jatuh sebagai khabarnya si Zaidun. Jadi diisnadkan Zaidun kepada qama abuhu. Itu maksudnya ialah kalimat pada hukum. Jadi qama abuhu pada hukumnya ialah satu kalimat dia. Jadi isnad ialah terdiri daripada musnad dan musnad ilaih. Jika jumlahnya ialah jumlah mubtada khabar, maka si mubtada ialah musnad ilaih, khabar sebagai musnad. Jika jumlahnya fi'il dan fa'il, maka fi'il ialah sebagai musnad, fa'il sebagai musnad ilaih. Wa imma ayyakuna fil kalimati wa hiya qaulun mufradun isman kana aw fi'lan aw harfan. Dan manakala itu bahwa adalah ianya majaz, itu terjadi pada sebuah kalimat. Ini masuk dalam majaz lughawi. Apa itu kalimat? Wahia, dan bermula dia kalimat itu sebuah ucapan yang mufrad. Itu isim ada dia kalimat ataupun fi'il ataupun huruf. Itu seperti pembahasan dalam ilmu nahwu. Jika terjadinya majaz manakala pada sebuah isim, manakala pada sebuah huruf. Jika pada isim nanti isti'arah nanti. Manakala pada sebuah huruf, manakala pada sebuah fi'il. Itu isti'arah tabaiyah nanti. Wa imma ayyakuna fil murakabi ya'nil isnadiyah. Dan manakala itu bahwa adalah dianya majaz, itu sabit pada murakab. Ini juga termasuk dalam lughawi. Ya'nil isnadiyah, memaksudkan ianya musannaf akan murakab isnadi. Arti diri murakab yang terjadi majaz. Sedangkan yang kalimat, diri kalimat tadi yang terjadi majaz pada diri kalimatnya, pada persatu kalimatnya jadi majaz. Sedangkan majaz murakab pada diri murakabnya, di murakab isnadi. Bukan murakab yang bukan isnadi, murakab majazi tidak asli, enggak masuk. Murakab idhafi juga tidak masuk. Itu termasuk dalam majaz lughawi nanti. Di murakab isnadi, murakab jumlah fi'il fa'il nanti, jumlah mubtada khabar yang terjadi majaznya di situ. Fal majazu fil isnadi khabariyan kana au insyaiyan. Maka bermula majaz pada isnad. Ini masuk pembahasan kepada majaz akli yang pertama. Di majaz akli terjadinya ialah pada sebuah isnad. Itu khabariyah ada dianya isnad ataupun itu insya'iyah dianya isnad. Jadi isnad yang terjadi majaz manakala pada isnad yang khabari ataupun pada isnad yang insya'i. Isnad yang khabari seperti contoh jumlah mubtada khabar, jumlah khabariyah. Isnad yang insya'i seperti contoh ialah fi'il amar, qum contohnya. Qum yang merupakan jumlah isnad insya'i. Jadi jumlah insya'iyah. Kenapa insya'iyah? Karena madlul daripada qum itu baru hasil dengan diucapkan kata-kata qum. Madlul daripada qum ialah perintah berdiri. Arti perintah berdiri itu dikatakan dengan madlul. Arti baru hasil madlulnya, baru hasil perintah berdiri dengan diucapkan kata-kata qum. Itu dinamakan dengan jumlah insya'iyah. Apakah orangnya berdiri ataupun tidak itu bukan dalam ranah pembahasannya. Yang intinya madlul daripada insya'i ada hasil dengan sebab diucapkan lafaz insya'i tersebut. Itu dinamakan dengan insya'iyah. Sedangkan khabariyah kebalikannya. Jadi madlulnya tidak mesti dengan diucapkan. Boleh tanpa diucapkan ada madlul seperti contoh
ja'a Zaidun. Jadi madlul daripada ja'a Zaidun ialah berdiri si Zaid. Berdiri Zaid tidak mesti dengan diucapkan kata-kata ja'a Zaidun. Boleh saja dia berdiri di pengkhabaran. Jadi hanya sebagai pengkhabaran. Dia mengkhabarkan berdirinya si Zaid. Dia majaz isnad terjadinya ialah pada isnad yang khabarikah ataupun yang insya'ikah. Maka bermula majaz pada isnad itu huwa isnadul fi'li. Dianya majaz pada isnad itu ialah mengisnadkan sebuah fi'il. Au isnadu ma fi ma'nahu, ataupun mengisnadkan barang-barang, itulah kalimat-kalimat fi ma'nahu yang pada semakna dengan fi'il. Di manakala mengisnadkan sebuah fi'il ataupun mengisnadkan kalimat-kalimat yang semakna dengan fi'il. Apa itu kalimat yang semakna dengan fi'il? Ai ma'nal fi'lil asli. Artinya semakna pada fi'il yang asli. Jadi kalimat tersebut mengandung makna fi'il yang asli. Apa itu makna fi'il? Wahwal hudusu. Dan bermula dianya makna fi'il yang asli itulah hudus, sebuah kejadian. Jadi setiap fi'il, apapun bentuk fi'ilnya, apapun bentuk kalimatnya, semua mengandung ialah makna hudus, makna sebuah kejadian. Fa'ala, itu makna hudusnya ialah kejadian berbuat. Qama, makna hudusnya ialah kejadian berdiri. Daraba, contohnya, itu makna hudusnya ialah kejadian pemukulan. Jadi ada kalimat-kalimat, itulah isim-isim nanti, yang isim tersebut mengandung makna fi'il itu, mengandung makna hudus. Seperti contoh isim fa'il, qa'imun, dia juga mengandung makna hudus, makna kejadian, kejadian berdiri. Cuma pengkhabarannya yang berbeda. Pada fi'il fa'aqama, mengkhabarkan kejadian berdiri terjadi pada masa yang dahulu. Sedangkan qa'imun itu ialah mengkhabarkan kejadian berdiri pada seseorang, pada sebuah zat. Itu bedanya saja. Tapi kedua-duanya sama-sama mengandung makna hudus, makna kejadian. Jadi makanya dikatakan isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il, dikatakan ia kalimat yang semakna dengan fi'il, dikarenakan dia mengandung makna si fi'il, makna kejadian. Di wahwa dan bermula dia makna fi'il yang asli, itulah hudus. Kenapa hudus dijadikan makna fi'il asli? Li'annahu huwallazi dalla alaihi jauharul lafzi dunaz zamani. Karena sesungguhnya hudus, dianya hudus itulah alladzi, yang menunjukilah di atasnya alladzi oleh jauhar lafaz. Arti jauhar lafaz, jika lafaznya fa'ala, fa, ain, lam, itu dinamakan dengan jauhar lafaz. Qama, qaf, waw, mim, itu namanya jauhar lafaz. Daraba, dad, ra, ba, itu dinamakan dengan jauhar lafaz. Di setiap sebuah kalimat fi'il dan juga isim-isim yang beramal seperti amalan fi'il, semuanya punya jauhar lafaz. Daraba dengan daribun sama-sama jauhar lafaznya ialah dad, raba, hanya wazannya yang berbeda. Maka sama-sama mengandung makna hudus. Maknanya kejadian pemukulan, contohnya pada daraba dan daribun. Li'annahu, karena sesungguhnya hudus itulah alladhi, yang menunjuki di atasnya alladhi oleh jauhar lafaz. Dunaz zamani, ketiadaan zaman. Sedangkan zaman itu yang menunjuki zaman pada sebuah fi'il, itu bukan jauhar lafaznya, bukan dad rabanya pada contoh daraba, tapi pada bentuk kalimatnya. Jika kalimatnya berbentuk fi'il madhi, daraba,
maka menunjuki kepada zaman yang lalu. Jika bentuk kalimatnya mudhari', arti hai'ahnya ataupun haikal bentuk daripada sebuah kalimat, maka menunjuki kepada zaman mustaqbal ataupun zaman hal. Sedangkan hudus itu menunjuki dia pada ditunjuki oleh jauhar lafaz, bukan zaman. Wadzalika, dan bermula demikian itulah kalimat-kalimat yang semakna fi'il, artinya yang mengandung makna fi'il yang asli, itu kal masdari, seperti masdar, darban contohnya, dan itu isim fa'il, daribun contoh, isim maf'ul madrubun contohnya, dan sifat musyabbahah, dan isim tafdil ad-daraba, darabun musyabbahah, dan daraf, madruf, dan jar majrur. Adapun daraf dan madruf bukan diri daraf dan diri madruf, bukan diri jar dan bukan diri huruf jar dan majrurnya, tapi muta'alaknya, itulah mustaqirrun ataupun sabitun, yang pada di belakang jumlah daraf madruf dan jar majrur, itu yang dikandung makna fi'il yang asli. Kembali kepada matan, yang dikatakan dengan majaz isnad ialah mengisnadkan sebuah fi'il ataupun kalimat-kalimat yang semakna dengan fi'il. Kemana diisnadkan? Ila ghairi ma, kepada selain barang-barang, artinya ila ghairi syai'in, kepada selain sesuatu. Huwa ail fi'lu au ma fi ma'nahu lahu, yang bermula dianya si fi'il, artinya fi'il, ataupun barang-barang pada semakna fi'il, itu sabit bagi demikian sesuatu. Artinya ai ila ghairi ma haqquhu ay yusnada lahu, artinya diisnadkan fi'il ataupun ma pada makna fi'il kepada selain barang-barang yang bermula haknya si fi'il ataupun ma pada makna fi'il, itu bahawa diisnadkan akan ianya fi'il ataupun ma pada makna fi'il, itu lahu baginya ma. Jadi intinya bahawa terjadinya majaz isnad ialah di ketika sebuah fi'il ataupun kalimat yang beramal seperti amalan fi'il diisnadkan kepada yang bukan haknya. Hak fi'il yang bina ma'ruf diisnadkan kepada fa'il, maka diisnadkan ia kepada maf'ul, itu majaz nanti. Isim fa'il haknya diisnadkan kepada fa'il, tapi diisnadkan kepada masdar, nanti kepada maf'ul, itu juga terjadi majaz. Limula basatin muta'allaqun bi isnadin. Jadi kenapa diisnadkan fi'il kepada yang bukan haknya ataupun ma pada makna fi'il diisnadkan kepada yang bukan haknya? Limula basatin, karena ada mulabasah, karena ada hubungan. Telah bermula kata-kata limula basatin itu dimuta'alakan dengan kata-kata isnad di belakang. Di jumlah jar majrur muta'alaq kepada kata-kata isnaduma di belakang. Ai isnadu ma dzukira li ajli mulabasatin, ai ta'alluqin bainal musnadi wa dzalikal ghairil ladzi usnida ilaihi yushabihu, ai ta'alluqu yushabihu ta'alluquhu bima huwa lahu fi mutlaqit ta'alluqi. Artinya bermula mengisnadkan ma yang disebutkan akan ianya ma. Itulah mengisnadkan fi'il ataupun ma pada makna fi'il kepada ghairi ma huwalah, kepada ghairi ma huwalah, kepada yang bukan haknya. Li ajli mulabasatin, kenapa diisnadkan ila ghairi ma huwalah? Karena adanya mulabasah. Arti mulabasah ai ta'alluqin, dikarenakan ada hubungan di antara si musnad, itulah si fi'il, dan demikian si ghair, itulah si
si maf'ul contohnya nanti jika fi'il yang ma'ruf. Sighir alladhi usnida ilaihi, yang diisnadkan akan ianya fi'il ataupun ma pada makna fi'il ilaihi kepadanya si alladhi. Itu ini khabar daripada isnadu madzukir tadi. Itu serupalah dianya isnad madzukir akan ta'alluqnya madzukir dengan apa ta'alluq? Dengan barang-barang yang bermula dianya fi'il ataupun ma pada makna fi'il, itu sabit baginya barang. Di mana samanya? Di mana musyabahahnya? Pada mutlak ta'alluq, pada semata-mata ta'alluq. Artinya surahnya bahawa ketika diisnadkan fi'il ataupun kalimat yang semakna dengan fi'il kepada yang bukan haknya, itu terjadi sebuah ta'alluq, dinamakan dengan ta'alluq majazi. Demikian juga sebagaimana pada ta'alluqnya fi'il ma'ruf. Fi'il ma'ruf diisnadkan kepada fa'il, itu dinamakan dengan ta'alluq hakiki. Ketika fi'il ma'ruf diisnadkan kepada maf'ul, itu juga ada ta'alluq, tapi ta'alluqnya ta'alluq majazi. Dikarenakan sama-sama ada ta'alluq, maka sahlah diisnadkan fi'il ataupun ma pada makna fi'il kepada yang bukan haknya, karena juga terjadi ta'alluq walaupun beda ta'alluq. Dia tidak dilihat kepada perbedaan ta'alluqnya, ditinjau kepada sama-sama ada ta'alluq. Jadi kenapa fi'il ataupun ma pada makna fi'il diisnadkan kepada sighir, kepada yang bukan haknya? Dikarenakan ketika diisnadkan fi'il ataupun ma pada makna fi'il kepada yang haknya ada ta'alluq, ta'alluq hakiki namanya. Fi'il ma'ruf hakikatnya kepada fa'il ta'alluqnya, isim fa'il hakikatnya kepada fa'il ta'alluqnya. Ketika diisnadkan kepada maf'ul, mereka juga ada ta'alluq, tapi ta'alluqnya ta'alluq majazi. Dia meninjau kepada sama-sama ada ta'alluq. Disitulah letak sahnya mengisnadkan fi'il ataupun ma pada makna fi'il kepada yang bukan haknya, kepada ghairi ma huwalah. Yani annal fi'la aw ma fi ma'nahu al-mubna lil fa'ili haqquhu ay yusnada ila al-fa'ili alladhi qama bihi al-fi'lu wa tasafahu bihi 'inda al-mutakallimi fi adh-dhahiri. Yakni memaksudkan ianya musannif akan sesungguhnya sebuah fi'il ataupun barang-barang yang pada semakna fi'il, kalimat-kalimat yang beramal dengan amalan fi'il, yang dibinakan akan fi'il ataupun ma fi ma'nahu tadi untuk fa'il. Arti intinya fi'il ma'ruf ataupun isim fa'il contohnya, itu haqquhu bermula haknya si fi'il ataupun ma pada makna fi'il, itu bahawa diisnadkan akan ianya fi'il ataupun ma pada makna fi'il. Kemana diisnadkan? Kepada si fa'il. Itu isnad yang hakiki. Jadi ada ta'alluqnya kepada si fa'il. Fa'il apa? Fa'il alladhi qama bihil fi'lu, yang berdirilah dengannya si fa'il oleh fi'il. Fa'il yang terjadi sebuah perbuatan pada si fa'il tersebut. Wa tasafahu, dan bersifatlah oleh dianya si fa'il dengannya perbuatan. Di mana fa'il? Fa'il menurut si mutakallim, menurut orang yang ucapkan. Fi dhahiri, di mana fa'ilnya pada zahir daripada si mutakallim yang tadi. Ini kunci yang mana fa'il hakiki, yang mana fa'il yang majazi. Itulah pada kalimat indal mutakallim fi dhahir. Mutakallim pada fa'il pada mutakallim pada zahir hal mutakallim.
Coba lihat dalam Hasyiah pada qauluhu indal mutakallim. Dia bermula kata-kata indal mutakallim muta'allaq dengan kata-kata musannaf al-fa'il. Artinya fa'il di sisi si mutakallim. Sawa'un tabaqal waqi'u amla. Bersamaankah cocok oleh waqi' ataupun tidak? Dalam artian baikkah fa'il tersebut memang pada kenyataan memang dia fa'il ataupun bukan? Karena tinjauannya ialah kepada yang i'tikad orang yang bicara, si mutakallim. Dan bermula kata-kata musannaf fi dhahir itu muta'allaq dengan fa'il pula. Artinya fa'il di sisi si mutakallim pada barang-barang yang dipahamkan akan iyama daripada zahir ke kondisinya si mutakallim. Dengan surah bahwa tiada tegaklah karenah di atas sesungguhnya mutakallim itu di atas sesungguhnya si fa'il itu selain daripada ma huwalah pada yang i'tikadnya mutakallim. Bersamaan cocokkah yang i'tikadnya mutakallim ataupun tidak. Jadi yang perlu di sini fal aqsam ni. Fal aqsamu maka bermula pembahagian fa'il maksudnya. Itu ada 4. Al-awwalu ma yutabiqul waqi'a wal i'tiqada. Bermula yang pertama itu barang-barang yang cocoklah iyama akan waqi', akan kenyataan dan cocok akan i'tikad. Contohnya ka qaulil mu'min, seperti ucapan orang yang mukmin. Apa diucap? Ambatallahul baqla, telah menumbuhkan oleh Allah Ta'ala akan sayur-sayuran. Jadi Allah merupakan fa'il yang hakiki menurut si mukmin. Kenapa? Karena ini yang merupakan fa'il yang mutabaqah waqi'. Pada waqi', pada kenyataannya memang Allah Ta'ala yang menumbuhkan sayur-sayuran. Dan juga pada i'tikad si mukmin memang Allah Ta'ala juga yang menumbuhkan. Berarti Allah ambatallahul baqla, Allah sebagai fa'il pada waqi', fa'il pada i'tikad. Di ketika yang mengucap kata-kata ambatallahul baqla ialah orang yang mukmin. Jadi pada i'tikad mutakallim, pada zahir hal mutakallim itu ialah Allah sebagai fa'ilnya. Itu yang pertama. Yang kedua asani ma, bermula yang kedua itu ma yang cocok ia ma akan waqi' saja, tidak pada i'tikad. Itu dinamakan fa'il juga, fa'il pada i'tiqadi, fa'il pada i'tiqadi, bukan fa'il pada waqi'. Seumpama ucapan orang yang jahil, orang yang kafir. Apa dia ucap? Ambatar rabiul baqla, menumbuhkan oleh hujan akan sayur-sayuran. Dia pada i'tikad dia si kafir, si jahil, memang hujan yang menumbuhkan, itu i'tikad dia. Itu fa'il pada i'tiqadi. Maka rabi' dikatakan fa'il hakiki menurut i'tikad daripada si jahil. Bukan fa'il pada waqi'. Karena tidak sesuai dengan waqi'. Pada waqi'nya Allah Ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dia juga ambatar rabiul baqla itu isnad hakiki juga. Hakiki menurut i'tikad daripada si jahil, si kafir tadi. Asal isu bermula yang ketiga, bermula fa'il yang model ketiga itu ma yang cocok ia akan waqi' saja, tidak pada i'tikad. Itu fa'il hakiki juga. Contohnya ka qaulil mu'tazili, seperti ucapan seorang Mu'tazilah. Mu'tazilah kan golongan bid'ah. Bagi siapa dia berucap? Bagi siman-siman yang tiada mengetahui yaman akan kondisi si Mu'tazilah. Jadi si Mu'tazilah bicara dengan orang yang orang tersebut tidak mengetahui bahawa si mutakallim ini Mu'tazilah. Wa huwa yakhfiha minhu. Padahal bermula dia si Mu'tazilah itu menyembunyikan ia Mu'tazilah akan halnya, akan i'tikadnya minhu daripada siman. Dia Mu'tazilah pun tidak membilang, tidak mengatakan bahawa dia Mu'tazilah. Si mukhatab pun, siman pun tidak tahu bahawa yang berbicara ni orang Mu'tazilah.
Apa dia ucapkan? Khalaqallahul af'ala kullaha. Menciptakan oleh Allah Ta'ala akan segala perbuatan, tiap-tiapnya perbuatan. Itu ia dinamakan dengan fa'il pada hakiki, fa'il pada pada waqi' saja, bukan pada i'tikad. Karena i'tikad orang-orang Mu'tazilah, mereka mengiktikadkan bahawa segala perbuatan hamba itu hamba yang ciptakan, bukan Allah ciptakan. Jadi ucapan si Mu'tazilah khalaqallahul af'ala, mencipta oleh Allah akan perbuatan, itu ialah Allah sebagai fa'il pada waqi' saja, bukan pada i'tikad dia. Kerana dia tidak mengiktikadkan demikian. Walaupun seperti itu, tetap itu dinamakan dengan isnad hakiki. Karena bicaranya ialah kepada zahir hal mutakallim. Sedangkan hal mutakallim majhul sekarang. Hal Mu'tazilah majhul. Dia tidak bilang dia Mu'tazilah, orang lain juga tidak tahu dia Mu'tazilah. Wa amma idza qalahu liman ya'rifu halahu wa yaj'ala ilmahu qarinatan kana majazan. Ucapan yang sama juga, ucapan khalaqallahul af'ala kullaha yang diucap oleh Mu'tazilah, tapi lawan bicaranya beda. Tadi lawan bicaranya simannya ialah siman yang tidak tahu bahawa Mu'tazilah itu seorang Mu'tazilah. Tapi adapun apabila berkata oleh si Mu'tazilah akan kata-kata tersebut, kata-kata khalaqallahu af'ala kullaha, bagi siman-siman yang mengetahui Yaman akan kondisi Mu'tazilah, dia bicara kepada orang yang orang tahu bahawa dia Mu'tazilah, wa ja'ala, dan menjadikan ia si Mu'tazilah akan ilmunya siman akan sebagai karena dia ucapkan kepada orang yang tahu bahawa dia Mu'tazilah, dan dia niatkan ilmu siman tadi sebagai karenah mani'ah, niscaya adalah dianya kata-kata cuma majaz. Kenapa majaz? Karena si Mu'tazilah tidak mengiktikadkan Allah sebagai yang menciptakan af'al. Yang mereka iktikadkan bahawa hamba ciptakan af'al hamba masing-masing. Wa illa fahuwa hizyanun. Dan jika tidak, artinya jika ketika dia bicara dengan orang yang tahu dia Mu'tazilah dan dia tidak meniatkan ilmu siman tersebut sebagai karena, maka bermula dia kata-kata itu dikira kata-kata sia-sia, dikata-kata lara, tidak ada faedah. Bermula yang keempat, fa'il yang keempat itu yang tiada mutabaqah yama, yang tidak cocok yama akan satu pun, tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai dengan i'tikad. Contohnya, seumpama engkau katakan ja'a Zaidun, kita ucapkan ja'a Zaidun, wa anta ta'lamu annahu lam yaji, padahal bermula engkau ketahui akan sesungguh Zaid itu tiada berjalan, dia Zaid. Dunal mukhatabi, tiada mengetahui oleh mukhatab. Dia mukhatab tidak tahu si Zaid tidak datang, tidak berjalan. Sedangkan kita yang ucap, kita tahu Zaid tidak datang, tapi kita ucapkan ja'a Zaidun. Itu dikatakan juga isnad, isnad yang hakiki, tapi tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai dengan i'tikad. Wa amma law alimal mukhatabu, dan adapun jikalau mengetahui oleh si mukhatab dengan ilmu mutakalim, dalam artian orang yang lawan bicara mukhatab tahu bahawa si Zaid tidak datang, tapi si mutakalim katakan ja'a Zaidun. Mereka sama-sama tahu, mutakalim dan mukhatab tahu Zaidun tidak datang, tapi si mutakalim mengatakan ja'a Zaidun. Fa'innahu, maka sesungguhnya kata-kata tersebut andai kata diucapkan dalam kondisi itu la yata'ayyanu, tidak terta'yinlah oleh bahawa adalah dia kata-kata itu hakikat. Dia boleh jadi sebagai majaz. Kenapa majaz? Karena boleh bahawa adalah dianya si mutakalim itu menjadikan dia akan ilmu mukhatab akan sebagai karenah. Itu 4 macam daripada si fa'il. Jadi ketika sebuah fi'il diisnadkan kepada
sebuah fi'il ma'ruf diisnadkan kepada fa'il, itu terjadi sebuah ta'alluq. Itulah ta'alluq yang hakiki. Demikian juga isim fa'il contohnya diisnadkan kepada fa'il, juga ada ta'alluq hakiki. Maka faida kembali keluar, faida usnida ila ghairil fa'ili min maf'ulin aw masdarin aw dharfin li kaunihi mulabisan lahu yakunu isnadu dzalikal fi'li li dzalikal ghairi li mulabasatin majazan. Maka apabila diisnadkan akan ianya fi'il ataupun ma pada makna fi'il, kemana diisnadkan kepada selain daripada fa'il, yang mana selain fa'il itulah daripada maf'ul ataupun masdar ataupun dharaf. Jadi diisnadkan kepada yang bukan haknya. Ada juga ta'alluq majazi. Jadi sama-sama ada ta'alluq. Kenapa diisnadkan? Likaunihi mulabisan lahu, karena keadaannya si fi'il ataupun ma pada makna fi'il itu yang berhubungan lahu baginya si ghair. Apa hubungannya? Maf'ul, tempat jatuh perbuatan, itu hubungannya. Hubungan maf'ul dengan fi'il ialah maf'ul sebagai tempat jatuh perbuatan. Masdar, sebuah gambaran kejadian perbuatan. Dharaf, juga tempat perbuatan, manakala dharaf zaman ataupun masa perbuatan. Jadi ada hubungan di antara fi'il dengan maf'ul, fi'il dengan masdar, fi'il dengan dharaf, ada hubungan. Sebagaimana hubungan di antara fi'il dengan si fa'il. Fa'il, orang yang berbuat, itu hubungannya. Itu sama-sama ada hubungan. Niscaya, jawab daripada Izzah tadi, faida, niscaya adalah isnad demikian fi'il untuk demikian sigir, itulah masdar, maf'ul dharaf tadi, karena ada hubungan, karena ada mulabasah, itu dinamakan majaz. Wa kadzal fi'lul mubna lil maf'uli haqquhu ay yusnada lil maf'uli bihi aw ma jara majrahu fa idza usnida li ghairihi kal fa'ili li shibhihi fil mulabasati yakunul isnadu majazan. Dan demikian juga itu fi'il yang dibenarkan bagi maf'ul, fi'il majhul, itu bermula haknya si fi'il yang bina majhul itu bahwa diisnadkan akan ianya fi'il bina majhul bagi maf'ul bih sebagai naib fa'ilnya, ataupun bagi diisnadkan bagi barang-barang yang berlaku ianya ma pada tempat berlaku maf'ul bih, itulah dharaf ataupun jar majrur. Maka apabila diisnadkan akan ianya si fi'il bina maf'ul, fi'il majhul tadi, bagi selain daripada maf'ul bih ataupun ma jara majrahu, seperti contoh diisnadkan kepada fa'il, fi'il bina majhul diisnadkan kepada fa'il, niscaya dikarenakan ada keserupaan pada mulabasah, sama-sama ada ta'alluq juga tadi, niscaya adalah isnad itu juga majazi.